Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, direzekikan Allah pada malam ni dapat bersama kita lagi untuk sesi pengajian Al-Masani setiap hari pukul 9.10 malam. Dan hari ini tuan-puan kita akan masuk ke muka surat yang ke-47. Okey, sambungan kepada muka surat 46 semalam dalam tajuk latihan sebutan huruf-huruf bersabdu. Jadi semalam kita dah maksudnya kita dah melalui pembelajaran daripada huruf ba sampai ke huruf ra. Okey, daripada huruf ba sampai ke huruf ra yang bersabdu, sama ada sabdu atas, sabdu bawah, sabdu depan, sabdu atas mad alif, sabdu bawah ya mad, sabdu depan waw mad, dan juga sabdu tanwin atas, sabdu tanwin bawah, dan juga sabdu tanwin depan. Semalam lah untuk sampai huruf ra. Okey, dan hari ini kita sambung lagi untuk huruf zai, seterusnya sampai huruf ghain. Huruf zai sampai huruf ghain. Jadi sebelum kita nak sambung pengajian kita, seperti biasa saya minta jasa baik tuan-puan bantu saya share seperti biasa. Okey, bantu saya share dan juga tag rakan-rakan. Alhamdulillah, terima kasih yang dah share, yang dah tag rakan-rakan pun saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Semoga Allah mengurniakan kepada tuan-puan sebaik-baik kurniaan dan membalas kepada tuan-puan daripada atas kebajikan dan kebaikan yang tuan-puan telah limpahkan, yang tuan-puan telah berikan sepanjang tempoh pengajian kita ni. Tuan-puan membantu saya untuk menyebar luaskan pengajian kita pada malam ini, dan kebaikan tuan-puan juga tuan-puan dapat bersama dengan saya sepanjang tempoh pengajian live ini. Tak tahu dah berapa lama dah, lebih daripada 2 bulan saya rasa lebih daripada 2 bulan, ataupun mungkin hampir 2 bulan, ataupun mungkin hampir lebih daripada 60 hari begitulah. Lebih daripada 60 hari begitu. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita selawat dulu tuan-puan, ambil barakah, ambil fadilat daripada selawat ni. Sama-sama tuan-puan dan saya sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali sebelum kita mulakan pengajian, sebagai pembuka kepada pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Sama-sama tuan-puan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-puan perhatikan dekat muka surat 46, 47, 48 ni, okey, ada 2 huruf yang tak ada dalam ni. Cuba tuan-puan tengok daripada muka surat 46. Tuan-puan yang dah ada buku, okey, yang tak ada buku bolehlah dapatkan segera. Boleh tekan di link telah kami pinkan kepada tuan-puan tu di ruangan komen. Okey, setelah saya pinkan di ruangan komen tu, dapatkan segera kitab Al-Masani di link website kami sebab stok dah makin surut. Okey, kita dah tak banyak, 300 lagi je.
Lepas tu nanti kita akan cetak baru. Okey, cetak baru sama ada cetakan yang sama ataupun cetakan yang ni kita perbaiki. Kalau sempat kita dapat kitab baru dengan latihan yang barulah. Kalau sempat lah, kalau tak sempat mungkin kitab yang sama, dan kita akan buat juga pengajian yang sama, kita ulang. Begitulah mengaji tuan-puan. Kadang-kadang trip pertama kita dapat lain, trip kedua dapat lain, ada tambah sedikit, dapat yang sama mungkin ada tambah sedikit, mungkin ada beza sikit. Begitulah kadang-kadang syarahnya tu bergantung kepada idea. Macam hari ni saya teringat pula, hari ni baru-baru lepas tadi tengah selawat-selawat tadi, memikirkan apa yang nak diberikan sebagai sebagai suatu yang mungkin boleh menambahkan pengetahuan tuan-puan. Saya fikir apa nak kongsi. So saya terfikir pula, terfikir bahawa dekat muka surat 46, 47, 48 ni ada huruf yang tak ada. Jadi saya terus tanya kepada tuan-puan, huruf apa yang tak ada? Muka surat 46, 47, 48, huruf apa yang tak ada, yang tak bersabdu? Maksudnya kalau kita dapati daripada sini, kita terus mula dengan huruf ba, kan, huruf ba sampai huruf ra. Kemudian sambung zai, muka surat 47, zai sampai sin, zai sampai ghain 47. Muka surat 48, huruf fa sampai huruf ya. Ada huruf yang tak ada tuan-tuan. Bermaksud huruf yang tak ada itu adalah huruf yang tidak boleh menerima sabdu. Tuan-puan dapat tak huruf apa yang tak ada di dalam muka surat 46 sampai 48 ni? Cuba tuan-puan cek dulu muka surat 46 sampai 48, tengok huruf apa yang tak ada. Dan boleh bantu saya komen di ruangan komen, huruf apa yang tak ada. Okey, sementara tu saya santuni dulu di ruangan komen. Alhamdulillah, ada Puan Umi Som, ada Puan Rahimah Talib, Puan Rosnah Kasim, Alhamdulillah, Puan Kalsum Mahmud, Cik Aisyah Isa, Alhamdulillah, Puan Salmah Jahidin, dan juga tak tahu tuan ke puan ni, Gula-Gula Kapas, dan Puan Nur Aini, Abdul Rahman, sahabat-sahabat yang lain, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Puan Rosnah Kasim dah jawabkan. Yang tak ada adalah huruf alif dan hamzah. Okey, bermaksud tuan-puan, huruf alif dan hamzah dia adalah dua huruf yang tidak boleh menerima sabdu. Okey, huruf alif dan hamzah adalah dua huruf yang tidak boleh menerima sabdu sampai kiamat. Huruf-huruf lain, baki huruf kita ada alif, ba, ta, tha, jim sampai ya. Ada dua huruf yang tidak boleh menerima sabdu, iaitu huruf alif dan huruf hamzah. Okey. Alif dia tidak boleh menerima sabdu dan tidak boleh menerima harakat baris atas, bawah, depan, tanwin, tak boleh. Okey, bila satu huruf itu tidak boleh menerima baris, maka dia tidak juga boleh menerima tanwin. Dia tidak boleh menerima tanwin juga. Okey, macam alif, dia tak boleh ada, dia tak ada baris, so tak adalah dia tanwin, tak adalah sabdu. Okey, dia hanya sukun sampai ke alif. Kemudian huruf hamzah pun tidak boleh menerima sabdu sampai kiamat. Tuan-puan carilah hamzah yang bersabdu dalam Quran, pasti takkan jumpa. Kenapa hamzah tidak boleh menerima sabdu? Kerana sangat syadid, keras, kuat nak menyebut hamzah yang bersabdu. Macam mana kita nak sebut tak boleh. Okey, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak menyebutkan hamzah bersabdu. Dan dia menjadi thaqil, berat. Dia menjadi su'ub, payah bila kita nak menyebut hamzah yang bersabdu. Itulah sebab di antaranya kenapa hamzah tidak menerima sabdu dan tidak ada terdapat contoh hamzah yang bersabdu. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada pun baki-baki huruf semua boleh. Baki-baki huruf ni, huruf ba, huruf ta, huruf tha, semua sampai huruf ya boleh menerima sabdu. Okey, maksudnya huruf tu ada contoh-contoh yang bersabdu. Cuma tuan-puan, kalau tuan-puan perhatikan, okey, tuan-puan perhatikan muka surat 49 tu. Muka surat 49 tu, tuan-puan perhatikan rahsia ni.
Adapun huruf ghain adalah huruf yang boleh menerima sabdu. Huruf ghain ni boleh menerima sabdu. Tetapi di dalam Quran tidak ada contoh huruf ghain bersabdu dalam Quran. Okey? Tidak ada contoh huruf ghain yang bersabdu dalam Quran. Tapi luar Quran ada. Maksudnya di kitab-kitab, di kalimah-kalimah saghara, yusaghiru, ada saghara. Okey, yang mengecilkan. Ada, tetapi dalam Quran tidak ada contoh huruf ghain bersabdu. Dan penerangan muka surat 9, huruf alif dan hamzah adalah dua huruf yang tidak menerima sabdu. Okey, itu adalah sebagai informasi kepada kita. InsyaAllah. Okey, jom kita sambung. Seterusnya tuan-puan, kita sambung insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Azza, azzu, azzi. Okey, azzi, azza. Lagi sekali. Azza, azzu. Okey, ni tuan-puan tolong tandakan. Okey, tandakan tandakan. Azzi. Okey, sama-sama. Azzan, azzun, azzin. Zin, jangan zin. Azzin, jangan zin, jangan azzin. Okey, lagi sekali tuan-puan. Azza, azzu, azzi, azza, azzu, azzi, azzan, azzun, azzin. Okey, ni sepatutnya terbalik ni. Okey, sepatutnya lah. Okey, tak apa. Okey, seterusnya tuan-puan. Huruf sin, hujung lidah letak belakang gigi kecil bawah. Assa, assi, assu, assa, assi, assu, assan, assin, assun. Okey, boleh? Boleh tuan-puan Assan, assin, dia ada itu dia punya siulan, sofir, desiran. Assun. Okey. Okey, seterusnya tuan-puan, huruf shin. Huruf shin bila dia bersabdu, kita akan dapati bahawa akan banyak sangat kita nampak dengan sifat tafashi, berhamburan angin. Dia akan banyak sangat. Dan kita bila sebut huruf shin, kita jangan pakai bahagian taraful lisan, ujung lidah. Okey, kita pakai bahagian tengah-tengah lidah. Okey, pakai tengah lidah. Asya, asyi, asyu, asya, asyi, asyu, asyan, asyin, asyun. Okey, syan, shin, shun, asyan, asyin, asyun. Okey, boleh tuan-puan lagi sekali. Asya, asyi, asyu, asya, asyi. Lagi sekali. Asyi, asyu, asyan, asyin, asyun. Okey, seterusnya tuan-puan, huruf sad. Bila kita sebut huruf sad yang didahului dengan huruf yang tipis, okey, hamzah pada atas ni tipis. Maka yang tipis kita sebut tipis, yang tebal kita sebut tebal. Dari tipis pergi ke tebal. A pergi ke sa. Else, okey. Elsa, elsi, elsu, okey. Bermaksud dekat sad ini kan dia ada dua sad kan. Satu sad yang sukun, tanda dia sabdu ni, satu sad baris atas.
bermaksud sad yang sukun tu sendiri dah tebal. Kalau kita sebut as-sa, as-sa, as-si, as-su, itu kurang tebal. Ataupun mungkin memang kurang tebal. Kita sebut as-sa, as-si, as-su, maksudnya sad yang sukun tu tak tebal tuan-puan. Dia sebenarnya sin tu kita sebut as-sa, dia hampir kepada sin. Lagi-lagi kalau kita sebut as-sa, as-si, as-su, kan? As-sa, as-si, tu lagi sin tuan-puan. Dia jadi sad yang sukun tu pun dah kena tebalkan. Else, okay? Elsa, elsi, elsu, okay? Seterusnya Elsa, elsi, elsu, elsu, gitu, okay? Boleh tuan-puan? Elson, elsin, elsun, dia beza dengan sin. Kalau sin assa, okay, sin assa, elsa, assi, elsi, assu, elsu, nampak? Assa, elsa, assi, elsi, assu, elsu, okay, nampak beza kan? Assan, elson, assin, elsin, assun, elsun, kan beza Okay, seterusnya tuan-tuan, dot. Huruf dot seperti yang kita telah pelajari sebelum ni tuan-puan, huruf dot ada sifat rohawah. Okey, seperti yang telah kita pelajari sebelum ni, huruf dot ada sifat rohawah. Sifat rohawah adalah sifat terlepas suara. Terlepas suara. Seperti huruf sad. Okey, ada else, dia ada terlepas suara. Begitu juga dot. Dan dia ada sifat istitalah. Sebenarnya saya tak berapa risau dengan sifat istitalah tuan-puan. Sebab bila tuan-puan naikkan bahagian sisi lidah tu, okey, saya tunjuk sedikit. Ni tangan saya, hujung lidah, pangkal lidah, tengah lidah, dia sisi lidah sini, kiri atau kanan lah. Okey, ni sisi hujung lidah, ni sisi hujung lidah, ini betul-betul hujung lidah. Ini namanya dalam bahasa Arab ni namanya ra'sul lisan. Ni nama dia apa tuan-puan? Ra'sul lisan, kepala lidah. Belakang, bawah ni, belakang ni, ini nama dia zahrul lisan, belakang lidah. Ini sampai ke depan ni taraful lisan, bahagian depan lidah, taraful lisan. Sini nama dia wasatul lisan, tengah lidah. Ini nama dia adnal lisan. Bukan adnal lisan, aqsal lisan. Okey, bahagian pangkal lidah. Aqsal lisan. Okey, ni aqsal lisan. Ini nama dia hafatail lisan, sisi lidah. Salah satu sisi lidah, hafatail lisan. Okey, so ni bahagian sisi hujung. Ni tempat huruf lam. Ini tempat huruf dot. Okay, so bila tuan-puan tempat huruf dot tu maksud makhraj dot lah. Bila tuan-puan naikkan sini, bahagian sisi ni, okay, sisi ni tuan-puan naikkan ke gigi geraham atas, automatik sini pun akan naik, kerana itu sifat lidah. Sifat lidah, okay, sifat lidah. Bila kita naikkan ujung ni, contoh naikkan ujung ni, naik, maka tengah pun akan naik, atas ni pun akan naik. Betul tak? Kita tak boleh naikkan hujung ni turun kat bawah. Gitu tak boleh. So kita naik, so ni pun akan ikut. Cuma kalau dia naik tinggi, ni sekadar-kadar lah dia naik. Begitu juga sini.
bila tuan-puan naikkan bahagian sisi lidah ni, tekan ke gigi geraham atas, maka automatik sini akan naik, sini akan naik, sini pun akan naik juga sebenarnya, kalau tuan-puan perasan. Kerana itu sifat lidah. Jadi yang naik sini ni, inilah namanya istitalah, memanjang makhraj masuk ke makhraj huruf lam. Jadi saya tak risau sangat tuan-puan punya istitalah, kerana biasanya sifat istitalah ni dia akan datang dengan semula jadi. Yang saya risau, yang kita perlu risau adalah sifat rokhawah. Sifat rokhawah adalah suatu sifat yang dia boleh datang dan dia boleh tak datang. Kadang-kadang memang tak datang dan dia perlu dipraktikalkan. Contoh Allah. Berapa ramai orang sebut Allah? Maksudnya sebutan Allah itu adalah sebutan dot yang bersabdu, layaknya seperti sebutan huruf dal yang bersabdu, layaknya seperti sebutan huruf ba yang bersabdu, layaknya seperti sebutan huruf ta yang bersabdu. Kalau kita praktikalkan, Allah, atta, abba, adda, layaknya seperti dal, ta dan ba ataupun jim, ajja, seperti itu. Walhal huruf dot ni dia punya sebutan yang bersabdu, layak seperti sad yang bersabdu, layak seperti shin yang bersabdu, layak seperti sin yang bersabdu, layak seperti zai yang bersabdu. Kenapa? Kerana dia mempunyai sifat yang sama, iaitu mempunyai sifat yang sama, iaitu sifat rokhawah. Kalau kita lihat, tengok zai, sin, shin, sad. Okay, zai, sin, shin, sad. Kita sebut daripada huruf zai yang sukun kepada zai yang berbaris, dia tak terputus. Azza, assa, asya, assa. Maka dot pun begitu. Allah, aldi, aldu, Allah, aldi, aldu, aldan, aldin, aldun. Dia begitu sebenarnya tuan-puan. Boleh tak? Dia mesti ada jadi bagaimana kita nak praktikalkan huruf dot yang begitu tuan-puan? Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Alhamdulillah, Puan Nur Atika Osman, Puan Umi Farah, Puan Haslina, Puan Nur Hidayahu Abdullah dan lain-lain sahabat. Maka praktikalnya macam ni. Okey, mungkin malam ni taklah. Nanti tuan-puan lepas kelas ni, lepas kelas ni ataupun besok-besok ke, tuan-puan ingat, tuan-puan buat apa yang saya minta buat ni, supaya dot itu dapat cantik kita sebut. Okey, tuan-puan ambil tangan pula. Tuan-puan ambil tuan-puan punya ni. Okey, ambil tuan-puan punya bahagian lidah tu, sisi lidah tu. Okey, tuan-puan gesil dekat gigi geraham atas kan. Belah kiri ke belah kanan tu pulang pada tuan-puan. Salah satulah. Bila tuan-puan naik kiri, sebenarnya belah kanan pun akan naik sekali. Tetapi yang suara yang keluar tu daripada belah kiri atau belah kanan lah, salah satu. Okey, so tuan-puan gesil kan. Lepas tu tuan-puan tambahkan, dah gesil kan. Maksudnya sisi lidah tu main step tu dulu. Okey, agak-agak dah biasa lembut kita punya lidah kat situ. Tuan-puan keluarkan suara. Ni saya dekatkan mulut saya dengan speaker, dengan mic. Main benda tu. Main. Macam kita main huruf sin. Macam kita main huruf sin. Macam kita main huruf zai. Begitulah tuan-puan main huruf dot. Sampailah bila tuan-puan sebut, tuan-puan dapat sebut dengan Allah, aldi, aldu. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, biasa dekat waladdallin, dan kita baca dengan gini
waladdah, waladdah, kan, waladdah. Lagi-lagi kalau orang baca terputus, ghairil maghdubi alaihim waladdah, waladdah, terputus tuan-puan, terputus. So tak boleh lah sebenarnya. Jujur-jujur saya cakap tak boleh lah, sebab suara yang terputus ni bukan sifatnya kepada dot. Dot ni suara yang terlepas. Bila suara terlepas, dia daripada bila dia suara terlepas, sifat yang suara terlepas ni pada keadaan sabdu dia tak boleh terputus. Walallah, dah tak boleh. Dia mesti walallah, walallah. Gitu tuan-puan. Tuan-puan dengar tak? Gitu. Walallah, walallah. Gitu. Dia seperti macam ni lah. Sad, as-sa, asya, azza. Boleh tuan-puan? Itulah step tadi saya. Benda ni kena praktikal tuan-puan. Kena praktikal, kena berlatih. Okey, kena apa tuan-puan? Kena berlatih. Jadi saya tunjukkan contoh. Allah, Aldi, Aldu. Sebab tu tuan-puan, kenapa bila huruf dot ni kita selalu terpantul-pantul? Kenapa huruf dot kan? Kenapa huruf dot selalu terpantul-pantul? Dekat sini Dekat sini huruf dot. Huruf dot yang sukun lah. Okey ni. Kenapa kita selalu tersebut yadribu, yadriba, fadlu, fadlu, fadlu? Kenapa? Sebab praktikal, cara kita praktikal tu, cara kita mengeluarkan dot daripada makhraj ataupun sifat yang yang patut kita sempurnakan pada huruf dot, sifat. Maksudnya sifat dot tu tak kena. Tak kena. Cara sifat tu kan cara. Cara kita menyebut huruf dot tu, cara tu adalah sifat lah. Okey, cara yang kita Allahumma salli ala Muhammad. Cara kita mengeluarkan huruf dot tak kena, tak tepat. Sebab tu kita boleh sebut dot ni terpantul-pantul. Yadhakun, Cuba kalau kita lembutkan sedikit makhraj kita tu, sisi lidah tu lembutkan dekat gigar ham tu. Yadhakun, yadhakun, yadhakun. Dia boleh tuan-tuan. Kalau kita lembutkan, masalahnya kita keras-keras lidah tu dekat sisi lidah kita tu, keras-keras ke bahagian gigar ham tu. Keras, lepas tu nak cepat. Dia macam sin lah, kan? Macam sin. Ataupun macam ni Allah. Azlama dia terlepas kan? Azlama dia terlepas. Macam tu juga yamhakun, tu ada. Okey tuan-puan, boleh selesai dot Okay, lagi sekali dot. Last. Allah, aldi, aldu, Allah, aldi, aldu, aldon, aldin, aldun. Okey, boleh tuan-puan? Okey, Allah sama seperti sad tadi. Kita kena tebalkan dot tu juga. Dot yang sukun tu. Jangan adda tu tipis dot sukun tu. Bagi ke dha. Bagi ke dha. Nampak? Allah. Gitu. Boleh Seterusnya huruf ta tuan-tuan. Sama juga huruf ta tuan-tuan. Ta ni tebal. Kita jangan sebut at-ta, at-ti, at-tu. Jangan. Dengan at, dia mesti daripada a pergi ke ta. Pergi ke ta. Gitu. Okey. Okey, boleh tuan-tuan? Dan ta ni dia bersifat dengan syiddah. Dia tak seperti dot. Dia dot ada suara terlepas. Sad ada suara terlepas. Shin ada suara terlepas. Kalau ta, suara tertahan. At-ta, at-ti, at-tu, at-ta, at-ti, at-tu. Okey. At-ton, at-tin, at-ton,
tun, tebal. Ta, al ta, ti, al ti, tu, al tu, ta, al ta, ti, al ti, tu, al tu. Gitu. Boleh tuan-puan ni? Seterusnya, alton, altin, altun. Okey. Sekali. Altun. Okey. Seterusnya huruf dha. Okey, huruf dha pun sama tuan-puan, tebalkan dha yang sukun tu. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. A dha, al, a dha, al dha, a dha, al dha. Dia tak boleh az-dha, az-dha. Bila kita sebut az, itu zal. Az, lepas tu pergi ke dha pula. Az-dha, tak kena. Dia mesti a-dha, al-dha, a-dhi, al-dhi, a-dhu, al-dhu. Gitu. Boleh? Al-dha, al-dhi, al-dhu, al-dhan, al-dhin, al-dhun. Boleh tebalkan suara dha. InsyaAllah boleh tuan-puan Okey, seterusnya tuan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz, malam ni macam pembelajaran tak boleh masuk. Hari ni lepas vaksin kepala saya rasa pening. Saya akan ulang kaji ni saya akan ulanginya dengan ulang kaji, insya-Allah. Semoga-moga dipermudahkan urusan, insya-Allah. Alhamdulillah, semoga dimudahkan urusan baru lepas kena vaksin. Okey, seterusnya tuan-puan, huruf ain. Huruf ain pun sama tuan-puan. Huruf ain jangan terputus suara. Jangan jangan. Daripada huruf ain yang sukun ke huruf ain yang berbaris mesti bersambung. Sebab tu saya sarankan tuan-puan bagaimana nak berlatih baru tuan-puan akan dapat okey. Okey. Jangan sengau tu. Jangan. Okey. Jangan tuan-puan. Gitu. Okey, jangan sengau-sengau. Sengau-sengau tak jadi dan dia tak boleh terputus. Tak boleh. Dia mesti dari sekali. Gitu. Gitu. Boleh? Masa kita sebut ain yang sukun tu, kita tetap buka mulut lah. Buka mulut. Bila sebut ain baris atas, buka mulut. Bila sebut ain baris bawah, baru kita muncung. Bila sebut ain baris depan, baru kita muncung pula. Bila sebut ain baris bawah, baru kita senyum. Bila sebut ain baris depan, baru kita muncung. Masa kita sebut ain yang sukun, kita buka mulut. Buka mulut macam kita sebut ain baris atas. Nampak? Okey. Nampak? Bila sebut baris depan, baru dia muncul. Seterusnya tuan-tuan. Dari sini. Itu dia begitu. Okey, boleh tuan-puan. Seterusnya ain. Dari sini. Ain. Aun. Gitu. An. Ain. Ain. Un. Aun. Gitu. Boleh tuan-puan? Okey, seterusnya tuan-puan, huruf ghain. Allah. Allah tebal. Al tebal, nampak tebal. Al nampak tebal. Kita jangan sebut al jangan mesti nampak daripada a pergi ke ra. Allah
Arru, tebal nampak. Kalau yang ni barulah kita agak senyum sikit. Arri. Tengok pada ghain sukun yang sini dengan ghain sukun yang sini. Ghain sukun atas, ghain sukun kan sabdu ni kan dia ada ghain sukun dia kan. Sabdu ni kan ghain sukun kan. Sabdu ni ghain sukun. Pada ghain sukun sini dengan ghain sukun sini nampak tebal dia. Arra. Arru. Nampak? Pada ghain sukun sini nampak tebal juga tapi kurang daripada sini dengan sini. Arri. Arri. Kalau sini ni nampak? Bukan dia tipis, dia tebal. Cuma bila dia sabdu bawah, dia punya ketebalan dia tu tebal yang paling lemah sekali. Dia seperti huruf kha yang baris bawah, kha sabdu bawah dan qaf sabdu bawah. Okey, akha tebal, akhi kurang sikit, akha, akhi, akhu. Nampak? Kha sabdu bawah kurang. Okey, huruf qaf besok insya-Allah kita jumpa. So teman-teman, Allah, arri, arru. Okey, arran, arrin, arrun. Maksudnya bila ghain yang ni, ghain yang tanwin atas, ghain yang tanwin depan, ghain yang depan waw mat, ghain yang atas bertemu dengan alif mat, ghain yang atas, ghain yang depan ni, bentuk mulut dia agak tuan-puan kena sedikit mengecil lah bentuk mulut dia. Allah. Kalau ni sedikit melebar. Arri. Ni sedikit melebar lagi. Arri. Ni lagi melebar. Arrin. Kan beza. Ketebalan dia tu berbeza. Senang cerita tuan-puan. Huruf tipis huruf tebal bila dia atas, baris atas, maka tebal dia paling tebal. Bila dia baris depan, kedua tebal. Ataupun tengah-tengah tebal. Bila dia baris bawah, dia kurang tebal. Begitu juga dia sabdu. Kalau dia sabdu atas, tebal. Sabdu tengah, sabdu depan, tengah-tengah tebal. Sabdu bawah, kurang tebal. Gitulah. Okey. Bila dia potong, begitulah keadaan tu. Okey tuan-puan, selesai untuk muka surat 47. Jangan lupa tuan-puan selepas ni bersama dengan Ustaz Zahid. Okey tuan-puan, bersama dengan Ustaz Zahid pukul 10 dalam sesi As-Sajadah dan Al-Mulk. Okey tuan-puan, tolong temani Ustaz Zahid As-Sajadah dan Al-Mulk. InsyaAllah kita tutup malam dengan As-Sajadah dan Al-Mulk pukul 10 malam. Dan besok tuan-puan insyaAllah kita sambung ke surat 48 huruf Fa sampai huruf Ya, dan dia ada istimewa pada huruf Nun dan Mim yang bersabdu. Okey tuan-puan, boleh? InsyaAllah. Jazakumullah khairal jaza'. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah mengudikan tuan-puan sebaik-baik ganjaran. Jazakumullah khairal jaza'. Okey tuan-puan, yang belum lagi dapatkan kitab ni, boleh dah dapatkan. Harga dia RM30. Tak termasuk postage. Postage Semenanjung RM8, Sabah dan Sarawak RM21. Dulu belah-belah ringgit je Sabah Sarawak ni, tapi sejak lockdown yang 3.0 ni, dia tengok post office pun dah naikkan dah harga dia jadi RM21. So kita pun kena naikkan lah, RM20.80. RM20.80 ke RM20.70 dia punya post dia tu. So kita pun terpaksa lah naikkan juga, melengkapkan RM21. Okey tuan-puan, jazakumullah khairal jaza' wa jazakumullah khairal jaza'. Jumpa lagi tuan-puan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terlepas, untuk sesi-sesi yang lepas, boleh ke YouTube Al-Quran Maksud Hidup. Kita dah upload sampai muka surat 44 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.